Salam reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam. Daja Wansanghao. Saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pakatan Rakyat Subang atas majlis penerangan isu-isu semasa malam ini. Terlalu banyak isu yang kita terpaksa sentuh kerana isu makin hangat dan ada ura-ura pilihan raya kita dekat. Itulah kita sebut sekarang pihak musuh sudah desperate, sudah panik dan pelbagai taktik kotor digunakan. Dan kita tidak ada cara lain selain daripada pentas ini yang kecil, yang sederhana, selain daripada dengan PA sistem kita, dan kita terpaksa berinteraksi dengan rakyat secara secara langsung. Media kita, saya pegang Suara Keadilan yang baru dikeluarkan hari ini barang haram. Tak ada permit, tak boleh diedar. Tapi kita terpaksa edarkan. Dan kita tidak takut kerana sudah ada contoh. Kalau undang-undang melarangkan kita edar bahan lucah, edar pun tak ada masalah. Takkanlah Suara Keadilan tak ada permit, kita tak berani jual. Apa masalahnya? Ini tidak membahayakan siapa-siapa. Kalau undang-undang kita kata bahan lucah tak boleh dipamer, ditayangkan kepada orang awam. Tapi ada ahli-ahli politik dari Barisan Nasional, parti pemerintah, mereka buat dalam hotel besar, tunjuk kepada wartawan, orang ambil nota, tapi tidak ada apa-apa. Buatlah laporan polis sebanyak suka hati kita, buatlah press conference, tuduh kerajaan tidak adil, kerajaan melanggar undang-undang. Apa Barisan Nasional takut? Selagi mereka pegang kuasa, mereka akan lakukan segala-galanya tanpa takut kepada undang-undang atau menghormati mana-mana prinsip etika dan juga langsung tidak takut kepada Tuhan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini Suara Keadilan. Kenapa kita diharamkan? Kalau kita ikut rujukan catatan dokumen KDN, sebab Suara Keadilan tidak boleh diedar, permit ditarik balik kerana salah satu isu yang kita edarkan, kita terbit menyatakan Felda bankrupt. Kita bukan tuduh kerajaan bank. Kita hanya menyatakan kalau trend pembazilan ini berlaku, berbilion-bilion wang yang disimpan dalam Felda hilang, siapa yang curi? Kalau ini berterusan, tidak akan ada halangan, tidak ada check and balance. Ini ada kemungkinan Felda akan bankrupt. Ini bukan cakap omong-omong kosong. Kerana dulu bila kita kata kita patut mempertahankan tabung haji, mempertahankan KWSP, mempertahankan Samdabi, sekarang kita lihat Samdabi sendiri mengaku Samdabi hampir bankrupt. Kenapa? Ambil alih projek kerajaan, Bakun tak ada duit, Samdabi masuk. Bila kerajaan menggunakan pelbagai pembazilan, kita gunakan GLC ini untuk bayar bil. Jangan sebutlah Felda. Kalau perkara ini berterusan, Petronas pun boleh bankrupt. Negara kita boleh bankrupt. Yang kata boleh bankrupt ini bukan keadilan, bukan PAS, bukan DAP saja.
Kita kata kita akan membelanjakan lebih banyak untuk kebajikan. Ini janji kita dalam buku jingle. Kita akan bagi warga emas setiap tahun RM100. Kita akan teruskan skim air percuma. Kita akan bagi pelbagai peruntukan untuk sekolah, untuk hospital. Naikkan gaji guru RM500 setiap bulan. Itu Najib kata kita akan bankruptkan negara. Kalau betul kita membelanjakan ini, boleh bankruptkan negara. Takkanlah membazir berjuta-juta ringgit, berbilion-bilion ringgit. Negara tak bankrupt. Syarikat GLC tak bankrupt. Tapi itulah kerana kita mengingatkan pemimpin-pemimpin kita, institusi yang dipegang oleh kerajaan ini mungkin akan bankrupt. Suara keadilan digantung. Kata ini tidak cakap benar. Dia tunjuk dalam background. Felda belum bankrupt lagi. Itu belum bankrupt lagi. Tapi kita digantung secara teknikal kerana suara keadilan tidak memberi kenyataan yang benar. Baiklah. Kita tengok minggu lalu. Apa berlaku? Utusan Malaysia, muka depan utusan Malaysia. Negara Malaysia akan jadi Kristian. Ubah agama rasmi. Apa ni? Kerana ada kumpulan padri-padri yang mendoakan negara ini dijadikan negara Kristian. Ada konspirasi. Orang-orang DAP setuju untuk menjadikan negara ini negara Kristian. Mana sos dia? Tak ada. Di mana datang punca berita ini? Utusan Malaysia, Menteri kita Hishamuddin kata ini berdasar kepada maklumat dari blog internet. Dulu kata tak percaya internet. Dulu kata internet bohong. Sekarang pula kata internet ini adalah punca maklumat. Dari mana punca ini tak tahu. Tapi siar muka depan. Ini bukan kali pertama utusan lakukan perkara ini. Setiap kali mereka nak provoke, mereka sebarkan maklumat palsu, menakutkan masyarakat. Mei 13, macam-macam utusan tunjukkan. Kali ini isu bukan isu politik saja. Cara mereka mainkan isu bukan saja mewujudkan sesuatu propaganda supaya menangkan Barisan Nasional. Kalau mereka nak mainkan mana isu pun, dari segi politik kita hormati. Tak apalah. Itu milik bapak kau. You buatlah. Ini surat khabar UMNO punya. Dia nak puji UMNO, pujilah. Dia nak takutkan orang yang tak sokong UMNO, takutkanlah. Tak ada masalah. Politik kita boleh lawan. Tapi kali ini telah keluar daripada batas. Kenapa? Kita semua sedar negara kita mengamalkan Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia. Itu perlembagaan. Itu prinsip nombor wahid. Kita menghormati agama rasmi Persekutuan Malaysia adalah agama Islam. Ini difahami oleh semua. Semasa kita menjadi warga negara, kita faham perlembagaan yang kita pertahankan. Bila Malaysia diwujudkan tahun 1963, itulah asas negara kita. Tidak sesiapa pun mempertikaikan. Tapi sekarang yang mainkan isu ini, yang menyentuhkan agama rasmi negara kita, ini merupakan satu penghinaan kepada agama negara kita. Kita tidak membenarkan siapa. Baik pun dia Kristian, baik pun Buddha, baik pun Islam. Bila kita sebut ini perlembagaan, maksudnya semua orang sokong. Semua orang akan menghormati semangat perlembagaan, termasuk utusan. Tapi utusan memainkan isu ini
Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mendapatkan undi dalam pilihan raya. Bagi saya, ini telah keluar daripada batas. Kerana politik kita benarkan. You nak rayu undi, you nak buatlah tipu-tipu sikit. Itu masalah you. You nak serang pribadi Anwar Ibrahim pun, kita akan pertahankan. Tapi kali ini, Barisan Nasional membenarkan utusan untuk menghina dan mempelekirkan agama rasmi negara kita. Bagi saya, sungguhpun saya bukan Islam, sebagai warga Malaysia, sebagai wakil rakyat, saya ada tanggungjawab untuk mempertahankan agama rasmi negara kita. Itulah sebab saya tidak akan membenarkan utusan untuk berterusan memainkan sentimen ini untuk sekali lagi mempelekirkan agama kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, isu ini lebih besar daripada utusan Malaysia. Ini adalah kerana kita tidak lihat, tidak ada seorang pemimpin Barisan Nasional bertindak serta-merta untuk membetulkan keadaan. Najib kata apa? Najib kata, tenang. Tenang apa? Adakah kita tengok orang Kristian berdemonstrasi kata tuntut agama rasmi ini ditukar? Tak ada. Panggil siapa? Tenang. Orang Islam pun tak terperangkap. Saya tidak percayalah orang percaya kepada berita itu. Tenang apa? Yang patutnya dia harus memberi amalan kepada utusan. Jangan main lagi. Jangan mainkan isu ini lagi. Kalau tidak, tarik permit lah. Kenapa tak buat? Hishamuddin, KDN siapa pegang? Permit penerbitan Hishamuddin yang pegang. Hishamuddin kata apa? Ini perkara serius. Memang tahulah ini perkara serius. Serius lah, ambil tinggalkan. Dia ambil bagi satu gambaran seolah-olah ada golongan Kristian yang buat. Ini perkara yang serius. Serius apa? Nak tangkap ISA ke? Siapa? Padri kena masuk. Dia tidak membetulkan keadaan. Memberi penjelasan serta-merta bahawa ini tidak wujud. Ini satu fitnah. Ini tidak berlaku. Tapi mereka membiarkan perkara ini bergulang. Untuk memancing undi, untuk mendapatkan, untuk mewujudkan ketidakselesaan, ketegangan dalam masyarakat. Itulah niat jahat mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh membenarkan perkara ini berlaku. Kerana kita sebut kita cintakan negara kita. Kita mahu masyarakat kita hormat satu sama lain. Kita menjunjung Islam sebagai agama rasmi. Kita menghormati semua agama ada di negara kita. Itu prinsip yang paling asas. Tapi Barisan Nasional tidak lakukan. Ini adalah kerana ini adalah tindakan orang terdesak. Mereka tak tahulah nak buat apalah. Mereka hanya gunakan taktik-taktik kotor ini. Baik pun menyerang agama orang lain untuk mencapaikan matlamat politik. Tidak bila kita lah sebut, kalau mereka sanggup buat ini, mereka juga sanggup melakukan serangan yang pelbagai, yang jahat, yang kotor terhadap pemimpin-pemimpin kita.